Kereta ni satu mesin yang agak kompleks. Setiap komponen yang kompleks ni dia ada fungsi dia yang tersendiri. Ada part yang patut dilincirkan, ada part yang wajib grippy. Jadi ada tempat yang bila terkena WD-40 boleh bagi kesan yang lagi teruk daripada sepatutnya. Ada juga tempat yang bila kita spray WD-40 akan menjimatkan sampai beribu duit kita untuk replacement. So here's the deal. Saya tunjuk dekat mana yang kita jangan sesekali apply WD-40. After that, saya tunjuk dekat mana kita perlu apply WD-40. Okey tak okey? Kita tengok satu-satu. Jangan apply WD-40 dekat air freshener. Okay gurau, ni iklan. Tapi seriously jangan spray pula. If your car sekarang ni tak wangi ataupun current freshener tahan 3 hari je, guna Aerilavia Air Freshener. Aerilavia Air Freshener adalah jenis liquid diffusion. So bau wangi akan merebak secara perlahan dan lama. Kita ada 4 bau wangi yang boleh kita pilih. Aerilavia Air Freshener adalah jenis gantungan. Jadi perfume ni tak akan merosakkan aircon kita punya green macam yang jenis melekat tu. Dapatkan sekarang sementara voucher masih ada. Jangan spray WD-40 dekat fan belt ataupun bahasa pasar dia serpentine drive belt. Fan belt ni function dia adalah untuk deliver energy dari engine kepada peripheral devices. Macam contoh alternator, water pump, aircon compressor. Dia macam rantai motor kita juga. Tayar motor bergerak melalui energi yang datang dengan rantai itu. Fan belt dicipta untuk bergerak tanpa bantuan, made to run dry. Tak boleh ada apa-apa pun lubrication berlaku dekat sekeliling fan belt tu. Andai kata kita spray WD-40 banyak-banyak dekat fan belt tu dia akan sleeping. Device macam alternator dengan compressor tadi tak dapat rotation yang stabil sebab asyik sleeping je. Ibarat rantai motor pusing sproket tanpa sproket tu bergigi. Kuning gigi tu. Mungkin ada antara kita yang tersamakan fan belt dengan timing belt. Saya pun kadang-kadang pening juga. Nampak sama, tapi bukan dia. Timing belt dia duduk dalam engine block and engine head. Fan belt tadi dekat luar. Function timing belt pula untuk menggerakkan camshaft melalui crankshaft. Timing belt ada nama timing sebab piston, shaft, valve wajib bergerak dengan susunan and turutan yang betul. Nak turutan yang betul, timing belt lah yang akan provide benda ni semua. Berbalik pada fan belt tadi, once fan belt goes bad, dia akan menghasilkan bunyi yang agak merdu macam tu. Ini antara petanda yang kita kena ganti dah fan belt kita. Bukan melicinkan dengan WD-40. Tapi kita ada exception. Kalau dah bising sangat-sangat, spray je sikit-sikit dekat belt tu supaya bunyi hilang. Dah spray, jangan drive pergi Tesco pula. Drive pergi workshop tu terus. Tukar. Itu sahaja. Time lain jangan sesekali guna WD-40 tu. Next, jangan guna WD-40 untuk kilatkan tayar kereta kita. Kalau kita nak bagi tayar kita berkilat, nak bagi tayar shiny, guna tayar shine. Guna compound yang sesuai untuk kilatkan tayar kita and rubber parts. Ada ke guna WD-40 untuk kilat tayar? Ada. Sebab adalah saya nak kena mention dekat dalam video ni. Tayar macam yang kita tahu mesti ada friction untuk berfungsi dengan baik. WD-40 macam point fan belt tadi berfungsi untuk melincirkan part yang disembur. Jangan pergi lain. Walaupun kita spray pada sidewall dia saja, human mistake can happen dan akan ada certain loop yang akan pergi kepada tire tread. Once dah terkena dekat tire tread tu akan membahayakan seluruh kereta. Motor pun sama. Kereta yang 4 tayar pun dah bahaya, motor yang 2 tayar tu apa dah lagi. Jangan sesekali guna WD-40 dekat tayar motor korang. Orang gila je yang spray WD-40 dekat tayar motor dia. Saya pernah spray dekat tayar motor. Saya start dunia kerja-kerja ni dengan Honda EX5. Harta pertama yang saya beli harga beribu. Loan 12 bulan, bulanan 440 macam tu. Macam bulanan kereta. Lepas 4 tahun, adik nak pakai motor dekat UTM Skudai. Kita pun takkan nak beli cepai lagi. Upgrade lah sikit, bagi adik cepai, kita RS150. Koyak babe kalau nak buat RS 12 bulan juga. Buat 3 tahun. So, berpindah dari 8 horsepower kepada 15 horsepower. Seronok. Dia punya seronok tu 2 bulan basuh setiap hari. Dia punya seronok tu genting seminggu sekali. Dia punya seronok tu. Dan ada satu masa saya gatal tangan. Nak kilat tayar tapi yang ada dekat tangan cuma WD-40. So korang boleh agak dah lah. Saya spray,
Right kerja. Masa tu dah jadi salesman dah pun. On the way balik, bila dah nak sampai rumah, kalau ada siapa-siapa tahu flyover Damansara, route saya turun dekat bawah tu U-turn tiap hari. Hari hujan, tayar WD-40. Selamat tinggal grip. Saya dah slow gila dah sebelum U-turn tu, tapi dia nak pergi juga. Pergi lah tayar tu. Saya get member. Makan siku, makan kaki. Motor selamat, muka selamat. Syukur sangat-sangat lah motor tak ada apa-apa. Untuk korang, jangan jadi macam Zakirin. Guna tayar Shine, jangan guna WD-40. Next, jangan guna WD-40 dekat cat kereta. Ada orang tahu yang WD-40 boleh bagi efek yang sangat berkilat. Jadi guna dekat pen kereta. For beberapa jam beberapa hari, kereta kita akan berkilat. Gila-gila kilat. Tapi lepas tu, cat kita akan jadi pudar. Lagi pudar yang daripada sebelum kita spray WD-40. Siapa yang pernah beli kereta second and lepas 3 hari pakai, cat jadi luntur gila-gila, maknanya dah kena tipu dah dengan trik ni. Tak banyak kes ni, tapi memang wujud. First, WD-40 dia bukanlah water resistant. Jadi application akan hilang after some time. Kedua, WD-40 boleh menghakis clear coat. Even company WD-40 tu sendiri admit yang produk dia akan menghakis coating. Jadi jangan sesekali guna WD-40 sebagai pengilat cat kereta kita. Kalau kereta kita ada calak ataupun cat pudar, guna rubber compound ataupun polishing compound. Bergantung pada masalah kereta kita. Polish dia takkan buat kereta tahan sampai 65 tahun. Tapi for sure kesan dia lagi baik daripada WD-40. Itu tempat yang kita diharamkan untuk apply WD-40. Jadi kat mana application WD-40 yang boleh bantu kita save ribuan-ribuan ringgit maupun rupiah? First, WD-40 mampu bertindak sebagai water dispersion. Maksudnya dia boleh get rid of water. Andai kata kereta dalam hujan and termasuk dekat dalam banjir sampai terkena dekat kita punya engine bay and tiba-tiba engine sebu, ataupun korang basuh engine bay korang tu and air terkena dekat elektronik, spray dengan WD-40 untuk disperse air yang terkena elektronik tadi tu. Untuk part kereta kita yang berkarat ataupun dah tersekat sebab karat, ini adalah benda yang paling common sekali kita akan gunakan. Tak kira lah nak dekat engine ke ataupun nak dekat mana-mana pun, even rumah ke, motor ke, start je tak boleh pulas, WD-40 lah pergi dia. Certain orang yang most of the time duduk dekat pantai kena deal dengan benda-benda karat ni. Sebab laut bawa udara air laut ke pantai, so besi yang ada dekat sana senang je berkarat. Ada orang pantai dia tak nak bahagian bawah kereta dia berkarat, so apply lah WD-40 dekat bawah kereta dia. Kemudian WD-40 agak membantu pada bushing and bearing yang ada dekat suspension kereta kita. Untuk tayar depan, kalau tak ada jack, pusing je tayar keluar sampai habis, spray dekat strut tu, tempat yang agak-agak boleh keluarkan bunyi-bunyi squeaky tu. Kalau boleh sampai dekat bahagian atas strut, spray situ. Kat bahagian bawah sikit kita nampak bushing yang ada ni, spray sikit-sikit bagi dia tak ada friction yang boleh bagi stress dekat komponen kereta kita. Macam saya cakap, spray ni dia bukan water resistant, so after seminggu 2 kesan dia akan hilang. Kalau rasa leceh, spray dengan silicone spray. WD-40 dia boleh melincirkan, tapi tu bukan kerja utama WD-40. WD-40 ni dia semata-mata petroleum distill. Kerja dia degreaser dengan rust remover. Silicone spray memang proper lubricant compound, so better silicone lubricant daripada WD-40 untuk lubrication and even water resistant. Namun kalau dah kat rumah kita ada WD-40 je and suspension tu ada bunyi squeaky, gunalah WD-40. Tu lagi baik daripada langsung tak buat apa-apa. Next, WD-40 bagus untuk kita apply dekat kunci. Tu pun kalau kereta pakai kunci lah. Macam kunci dekat pintu, masuk dulu kunci, lepas tu spray. Terkena cat tak apa, lap je terus. Tak bagi efek apa-apa pun bila kita lap terus. Lepas tu spray pada ignition key. Saya biasa dengar WD-40 tak sesuai untuk lock, lagi-lagi ignition key. Nanti rosak tu, jangan letak dekat kunci. Pakai tu, pakai ni. Ya, ada spray yang special untuk kunci. Tapi kalau locksmith sendiri guna WD-40, orang yang kerja dengan kunci puluh-puluh tahun guna WD-40, so buat apa kita nak sibuk cari spray lain? WD-40 dah mencukupi untuk kunci kita. Plus yang water resistant tadi tu, rugi kalau tak spray dekat ignition. Untuk pintu kereta yang ada bunyi squeaky-squeaky tu, terbaiklah pakai WD-40. Tapi kalau nak dapat best effect, kita gabungkan dengan silicone spray. First, kita spray dekat sendi-sendi pintu kereta kita dengan WD-40 supaya kotor-kotor yang ada di-grease dulu. Buat kat semua pintu, bonnet pun okey. Lepas tu apply silicone spray sebagai pelincir yang sebenar.
Buat ni dekat kereta kita, tak ada dah bunyi squeaky keluar dekat kereta kita. Sekarang korang dah tahu dekat mana kita tak boleh apply WD-40 and kat mana korang wajib spray WD-40 untuk elakkan kerugian ribuan ringgit. Now it is your turn buat dekat kereta korang pula. Kepada yang belum subscribe, sila subscribe sekarang. Sebab kalau korang tak subscribe, kan terlepas pula video macam ni nanti. Beli Aerolava Air Freshener untuk dapatkan pengalaman memandu yang lebih baik. So jumpa lagi lepas ni. Tengok korang punya komen kat bawah pula. Bye. Jadi jangan sesekali guna WD-40 ataupun korang basuh untuk tai depan. Kalau tak ada WD-40 boleh melincirkan, tapi itu bukan kerja WD-40 dah mencukupi dah untuk kita punya kunci.